'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ya, saya hormati Tuan Imam, Ketua Masjid, para jamaah muslimin muslimat yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya taufik hidayah pada malam ini dapat sama-sama kita hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Masa terluang di antara maghrib isyak, tapi sekarang ni pendek kuliah. Lebih kurang dalam 35 minit ke 30 minit saja ya, sebab maghrib cepat, isyak pun cepat ya. Jadi insya-Allah kita sambung dalam bab akidah, buku yang pertama, syurga menurut Al-Quran dan juga As-Sunnah ya. Sampai mana? Ada tanda? Muka surat berapa? 29? 33? 39. Saiz jasad penghuni syurga. Ya. Ketinggian asal jasad Nabi Adam alaihi salatu wassalam adalah 60 hasta. Itu datuk kita dulu. Waktu diciptakan tingginya 60 hasta bersamaan 27 meter. Tinggi mana ya? Menara masjid. Ya. Itu asal ketinggian jasad Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Lebar badannya 3 meter. Ni lebar badan dia. 3 meter. Ya. Panjang tapak kakinya 11 jengkal. Meja ni ada berapa jengkal ni? 1, 2, 5 jengkal baru ya. Ini 11 jengkal. Tinggi 27 meter, lebar badan 3 meter. Itu asal jasad datuk kita Adam alaihissalatu wassalam. Dan mempunyai umur 930 tahun menurut sebagian riwayat. Panjang ya. Dah orangnya besar. Zaman itu zaman udaranya nyaman, tidak tercemar. Makan makanan berzat, tak ada chemical. Umurnya panjang 930 tahun. Ya. Tapi zaman sekarang ni dah tak ada dah. Kita ni apa Nabi kata? A'maru ummati, umur umat aku ma baina sitin wa sab'in, hanya antara 60 ke 70 tahun. Saya umur dah 61. Apa maknanya tuan-tuan? Dah masuk umur kematian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baina sitin wa sab'in, hanya antara 60 ke 70 tahun sahaja. Wa aqalluhum man yajuzu zalika, sebahagian kecil sahaja yang boleh melepasi umur 70. Kalau Nabi kata wa aksaruhum, sedap juga ya. Wa aksaruhum, kebanyakan mereka berumur 70 ke atas. Ni wa aqalluhum, sebahagian kecil yang boleh melepasi umur itu. Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan semula jasad Nabi Adam alaihissalam kepada penghuni syurga. Jadi kita besok bukan jasad yang ada sekarang ni. Sebab tapak kaki kita cuma sejengkal. Tinggi kita cuma berapa hasta. Dikembalikan balik kepada jasad Nabi Adam di dalam syurga. Tapi masa tu kita tak perasan lah ya. Sebab kita dah besar. Tapi itulah hakikatnya. Allah Ta'ala kembalikan semula penduduk syurga dengan jasad Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kita tengok dalilnya muka surat 40. Hadis sahih riwayat daripada Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis riwayat daripada Abi Hurairah. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fazakara ahadits minha, yang telah menyebut beberapa hadis daripadanya,
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khalaqallahu azza wa jalla, telah menciptakan Allah azza wa jalla Adama, Nabi Adam, ala suratihi, di atas rupa bentuknya, tuluhu, tingginya, situ nazira'a, 60 hasta. Walamma khalaqahu, maka tatkala telah selesai Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi Adam ni, ya, diciptakan daripada tanah. Kullukum min Adam, setiap kamu, kata Nabi, daripada Adam. Wa Adam min turab, Adam itu dijadikan daripada tanah. Daripada beberapa jenis tanah. Ada tanah putih, tanah hitam, tanah merah, tanah coklat. Diaduk, dijadikan jasad Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sebab itu manusia ni berbagai-bagai warna. Yang hitam, itu agaknya tanah hitam tu. Kita ni sawo matang. Tanah coklat sikit tu, tanah bukit lagaknya, wallahualam lah, ya. Tapi itu hakikatnya. Ya. Jadi Adam alaihissalam asal daripada tanah. Kita bukan asal tanah dah. Sebab kita ialah keturunan perkahwinan di antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Khuliqa mimma indafik, diciptakan kita manusia itu daripada ma'in dafik, air yang terpancar. Baina sulbi wa taraib, di antara tulang, ya. Tulang Nabi, ya, tulang apa namanya itu, ya, sulbi. Tu kita jadi pada air mani dah. Tapi asal Adam. Jadi ketika mana selesai penciptaan Adam, dia dah hidup, dah ditiupkan roh Nabi Adam ni. Qala, Allah Ta'ala berfirman kepada Adam, waktu tu dikelilingi oleh para malaikat, memerhatikan bagaimana penciptaan Adam alaihissalatu wassalam. Malaikat semua tengok, duduk semua tengok Adam. Bila dah hidup, Allah Ta'ala perintah pada Nabi Adam, izhab, pergilah kamu wahai Adam, fasallim ala ulaikan nafar, berikan salam kepada gerombolan itu, iaitulah wahum nafarun minal malaikah. Maknanya, pertama sekali Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Adam, apabila Nabi Adam ini hidup, bagi salam kepada gerombolan malaikat yang lihat, ya, yang duduk di sekeliling Nabi Adam, ya, melihat penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Wahum nafarun minal malaikah, gerombolan yang berada di sekeliling Nabi Adam itu ialah nafarun minal malaikah, gerombolan daripada para malaikat. Julusun, malaikat tak berdiri, masing-masing duduk tengok cantiknya Nabi Adam, ya. Fastami, kata Allah, pergi kepada gerombolan malaikat, bagi salam kepada mereka. Fastami ma yujibunaka, maka dengarlah apa yang malaikat jawab kepada engkau. Maknanya tuan-tuan, salam ni ialah, ya, suatu benda yang teramat-amat awal. Seawal kejadian Nabi Adam sudah ada syariat memberi salam. Sebab itu salam ini satu benda yang amat eksklusif kepada kita. Sebab itu kita tidak boleh memberi salam kepada orang yang bukan Islam. Hatta orang yang bukan Islam bagi salam pada kita pun kita tak boleh jawab. Ya, ada hadis menyebut kalau nak jawab boleh. Seorang yang bukan Islam bagi salam pada orang yang Islam. Kawan kita lama sekolah, Assalamualaikum. Dia bagi salam pada kita. Ya, yang diperbolehkan dalam syarak, kata Nabi, boleh menjawab dengan wa'alaikum saja, tanpa ada perkataan salam, kerana salam itu ialah keselamatan, kesejahteraan.
Wa'alaikum atas kamu. Assalamualaikum kesejahteraan atas kamu. Wa'alaikum saja kita jawab. Apa pasal lu tak ada cakap itu wa'alaikumussalam? Ya wa'alaikum ajalah atas kamu. Kalau kamu dapat hidayah, ya okey. Kalau kamu tak dapat hidayah, ya tak okey. Itu istilahnya ya. Itu dalam Quran dah disebut. Ya, dalil salam ni disebut di dalam Al-Quran. Ya. Iza khuyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Iza khuyitum, apabila kamu diberikan satu penghormatan, tahiyah. Iza khuyitum bitahiyyatin, tahiyah. Sebab itu kita baca tahiyat kan? At-tahiyyatul mubarakatus. Tahiyat itu ialah penghormatan. Apabila, jadi ulama menyebut yang disebutkan dengan tahiyah dalam ayat itu ialah assalam. Apabila kamu diberikan satu salam, orang bagi salam pada kita, fahayyu, maka hendaklah kamu menjawabnya. Ya, bi ahsana minha, dengan yang lebih baik daripada itu. Sebab itu salam dia ada berapa part? 3 part. Assalamualaikum, 1. Assalam tadi ya. Ya, alaikum. Warahmatullah, 1 part. Rahmat Allah. Wabarakatuh, dan keberkatan Allah atas kamu. Setiap satu tu ada pahala 10 tau. Ada satu hadis kepada Nabi. Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu masa Nabi duduk dalam masjid, datang seorang laki-laki, ya, dia bagi salam pada Nabi, assalamualaikum. Nabi jawab, lalu ya orang tadi duduk. Nabi kata asyarah, pahalanya 10. Sebab dia bagi salam, assalamualaikum, sejahtera atas kamu. Ja'a rajulun akhar, satu masa datang seorang laki-laki lain, assalamualaikum warahmatullah. Nabi jawab, duduk. Nabi kata isyrun, dia dapat ganjaran 20. Sebab dia tambah dengan ya, rahmatullah, rahmat Allah. Datang seorang laki-laki tadi, datang jumpa Nabi, ya, dia bagi salam, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, 3. Nabi jawab, lalu Nabi sebut apa? Salasun, dia dapat ganjaran 30. Jadi bermakna salam ni ibadat, tuan-tuan. Dia bukan benda yang ya. Sebab itu memberi salam adalah sunat, menjawab salam adalah wajib. Jadi kalau nak bagi salam, jawab salam, fahayyu bi ahsani minha. Kita kena jawab yang lebih baik. Para ulama sebut kalau orang bagi salam, assalamualaikum, kita kena jawab lebih, waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, kita lebihkan, waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Dan kalau orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 3 dia bagi. Ya. Ada ulama kata boleh ditambah, tapi saya tak suka tambah lah. Ya, ada makfiratuh lah apa semua ya. Bagi saya ikut pada dalil Quran saja. Wahayyu bi ahsana min aw rudduha. Jawab yang lebih baik atau sama dengan apa yang orang bagi. Kalau assalamualaikum, waalaikumsalam. Lebih baik kita jawab lebih. Tapi kalau tak boleh kita jawab. Dah dia bagi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawablah 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dah tak ada dah. Ada gitu istilah ni. Jadi salam ni tuan-tuan, ya, benda yang ya akan sampai ke dalam syurga besok. Ya, okey. Jadi fastami ma yujibunaka, maka dengarlah wahai Adam, apa yang dijawab oleh golongan malaikat kepada kamu. Fa innaha, kerana sesungguhnya tahiyyatuka, jawapan itu, salam itu dan jawapan itu ialah tahiyyatuka, merupakan penghormatan kepada kamu, wa tahiyyatu zurriyatik, dan merupakan penghormatan kepada zuriat keturunan kamu. Maknanya salam ni sejak zaman Adam alaihissalatu wassalam. Qala, Nabi teruskan lagi hadis itu. Fazahaba, lalu Nabi Adam pun pergilah. Faqala, Adam pun kata, assalamualaikum. Nabi Adam kata, ya. Faqalu, malaikat pun jawab, assalamu alayka wa rahmatullah. Tengok. Qala fazaduhu wa rahmatullah. Maka malaikat tambah dengan rahmatullah. Ya. Kalau kita tengok ni tuan-tuan,
Nabi Adam bagi salam, Assalamualaikum. Salam sejahtera, alaikum atas kamu kan. Kalau kita jawab macam mana, diterbalikkan aja kan. Waalaikumsalam atas kamu sejahtera. Kan dia? Dia gitu istilahnya. Kalau kita belajar bahasa Arab, Assalamualaikum namanya ialah mubtada khobar. Assalam tu mubtada, khobar itu ialah alaikum. Subjek dan predikat. Istilahnya gitu kan ya. Tapi bila jawab, diterbalikkan aja. Waalaikumsalam itu namanya khobar muqaddam mubtada muakhir. Dia punya predikat tu didulukan. Ada gitu istilah. Tapi kalau kita tengok malaikat, Nabi Adam bagi salam, Assalamualaikum. Malaikat jawab apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok. Jadi kalau kita bagi salam kat kawan, Assalamualaikum. Katakan ya. Kawan kita jawab, Assalamualaikum. Boleh ke tidak? Jawabnya boleh. Malaikat jawab macam itu. Kita tak faham. Aku bagi salam dengan kau. Kau bagi salam balik. Mana? Aku bagi salam dengan kau. Patutnya kau jawab salam dengan akulah. Yang dibaca Assalamualaikum tu jawab dia lah. Dia malaikat pun cakap macam itu. Ya, Nabi Adam kata, Assalamualaikum sejahtera atas kamu. Malaikat jawab apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Maknanya kalau kita bagi salam Assalamualaikum, tiba-tiba kawan kita tak jawab Waalaikumsalam, dia jawab dengan Assalamualaikum juga, dia dah menjawab salam lah tu. Berdasarkan kepada hadis ini sebab malaikat buat begitu. Pada seorang. Iyalah, tapi kita patutnya malaikat jawab, ya, alaikassalam. Kan ya? Macam kita lah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sebab salam ni dia istimewa. Tak payah diubah. Satu, kedua tak payah diubah. Katalah kalau nak ikut bahasa Arab. Kalau seorang memanglah, Assalamualaikum. Satu, kamu seorang. Kalau perempuan, Assalamualaiki. Nah, ya? Nabi tak suruh ubah-ubah. Jumpa perempuan, Assalamualaiki. Jumpa seorang, Assalamualaikum. Jumpa dua orang laki-laki, Assalamualaikuma. Jumpa ramai orang macam ni, Assalamualaikum. Jumpa ramai perempuan, Assalamualaikunna. Tak payah diubah-ubah. Walaupun hakikatnya tak berapa betul lah. Tapi Nabi tak suruh ubah. Kau laki, ke perempuan, ke seorang, kedua, ketiga, semua dengan kalimah kum. Sebab sekitar kita ni bukan kita saja, malaikat pun ada. Ni kiri kanan malaikat ni. Jadi kita tengok situ. Jadi Assalamualaikum tu mana kum tu ramai malaikat lah. Tapi tengok. Si malaikat jawab Assalamualaikum warahmatullahi. Patutnya Alaikassalam warahmatullahi. Jadi maknanya kalau kita bagi salam dengan orang, Assalamualaikum. Orang jawab dengan Assalamualaikum juga. Itu sudah menjawab salam. Jangan kata pula, aku bagi salam dengan engkau, kau bagi salam balik dengan aku. Kau jawablah salam. Tak. Ya? Habis. Qala fazaduhu rahmatullah. Malaikat tambah dengan warahmatullah. Qala fa kullu man yadkhulul jannah. Maka kata Nabi, setiap orang yang masuk ke dalam surga ala surati Adam, ya, atas rupa bentuk Nabi Adam watuluhu, yang tingginya situ naziraan 60 hasta. Jadi kita besok semua penduduk dalam surga tingginya 60 hasta. Falam yazal khalqu. Ini sebab apa kita jadi mengecik ni? Ni Nabi dah sebut dalam hadis ni. Falam yazal khalqu, maka sentiasalah manusia. Maknanya khalqu tu merujuk pada manusia. Yang kusu, sentiasalah manusia itu, ya, semakin pendek, memendek. Daripada zaman Adam kan 60 kan dia generasi makin berlalu makin kontot sampai macam kita ni, ya. Dia kata falam yazal khalqu yang kusu ba'dahu hatal an, maka sentiasalah makhluk itu mengurang dia punya tingginya selepas daripada Adam hatal an sehingga sekarang. Jadi generasi dah lama daripada Adam sampai kita ni
Kecil. Makin zaman kita jadi ke kontut macam kita ni lah. Itu ya. Kemudian satu hadis Nabi riwayat daripada Imam Al-Bukhari, fa kullu man yadkhulul jannah ala surati Adam, ya. Setiap orang yang masuk ke dalam surga di atas rupa bentuk Nabi Adam. Habis. Kemudian kita tengok berikutnya satu hadis Nabi SAW. Ini hadis kita dah sebut pada bab yang lepas. Inna awwala zumratin yadkhulul jannah. Kata Nabi, sesungguhnya gerombolan yang pertama yang akan masuk ke dalam syurga, ya, yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, ala surati qamar. Dia punya mukanya seperti bulan purnama bersinar-sinar. Teramai 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Summa allazi yalunahum ala asaddi kaukabin durri fis sama'i ida'atan. Gerombolan selepas gerombolan pertama 70,000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, gerombolan berikutnya pun masuk surga 70,000 juga. Tapi kurang sikit darjatnya, ya, yang mana ianya seperti kaukabin durriyin, seperti bintang yang paling terang, fis sama'i ida'atan, ya, di langit. Nah, maknanya gerombolan pertama mukanya macam bulan purnama. Gerombolan berikutnya kurang sikit, macam bintang yang paling terang di ufuk langit. Orang masuk surga, tuan-tuan, dia tak masuk seorang-seorang tau. Kita nak mengundi lah, seorang-seorang masuk. Nak mengundi kan dia, seorang-seorang masuk kan dia. Surga ni dia masuk secara bergerombolan. Dia pegang tangan ni, tuan. Oh, dia seronok. Oh, masuk. Oh, macam ni lah, ya. Macam kita kejap lagi nak Maulid Nabi ni ada kat kampung saya ada buat perarakan. Sekarang ni dah boleh buat perarakan balik kan ni. Sini ada buat? Tak ada? Perarakan Maulid Nabi. Ya? Kan ramah-ramah itu kan dia. Dia gitu. Tuan-tuan, nanti kita masuk dalam bab mengenai pintu syurga. Tuan-tuan tahu tak pintu syurga tu panjang mana? Nabi kata pintu syurga dia ada 2 daun. Pintu syurga ni ada 2 daun dalam hadis tu, ya. Di antara hujung sana dengan hujungnya, pintu surga ni, 2 daun tadi, kata Nabi, sebagaimana jarak antara Mekah dengan Hajar, ataupun Mekah dengan Busra. Ulama ada mengukur melalui Google Map, Google apa tu lah ya, duk Google ya. Antara Mekah dengan Busra, dengan Mekah dengan apa ni tadi, ya, tuan-tuan tahu jaraknya mana? 1,272 kilometer. Maknanya luasnya pintu syurga itu ialah 1,272 kilometer. Dah kalau 70,000 orang masuk, ya boleh masuk lah, ya. Tak macam pintu masjid. Pintu masjid setakat 5 orang boleh masuk lah, ya. Ini dia punya lebar pintu syurga saja 1,272 kilometer. Ya, dia orang masing-masing bergerombolan. La ilaha illallah, masuk seronok. Ya, gerombolan pertama mukanya seperti bulan purnama. Gerombolan berikutnya kurang sikit. Ya, martabat dia seperti bintang yang paling terang di ufuk langit. Sifat orang dalam surga la yabuluna, tidak kencing. Kita kat dunia minum banyak, kencingnya banyak. Sana minum banyak, tak kencing langsung. Ya. Sebab kita di sana tak ada penyakit. Kita kat dunia kalau minum banyak tak kencing, habis kita, ya. Berak, kita tak boleh berak. Macam mana bayangkan? Ya. Jumpa doktor. Tuan doktor, saya dah 3 hari ni makan berpinggan-pinggan tapi tak nak berak. Macam mana ni? Bagi ubat suruh berak kan, ya. Sebab itu bila kita berak, berak ni maknanya buang air besar ni satu nikmat, tuan-tuan. Satu nikmat, betul ya? Dah kalau kita boleh berak elok, kan seelok-eloknya sehari berapa kali berak? Ya? Saya kan dia dah tua-tua macam ni kan dia, kadang-kadang 3 kali. Pagi sekali, kadang tengah hari sekali. Ini kalau saya pergi ke masjid ni saja, mesti nak kena kencing, mesti nak kena buang air besar. Orang kata kerasan. Jawa kata kerasan. Kalau kita duduk kat satu tempat, nak kencing, nak berak, kerasan.
Jadi maknanya saya kat masjid ni kerasan lah. Mesti begitu. Walaupun dah terlewat kan dia, parking kereta terasa macam nak kencing. Lepas kencing, mesti nak buang air besar kat sini. Kat masjid kuning ni ya. Itulah istilahnya ya. Jadi bermaknanya, sebab itu bila kita habis kita berak kencing, kita disuruh doa kan dia. Alhamdulillahillazi azhaba anni aza wa afani. Apa maknanya? Alhamdulillahillazi, segala puji bagi Tuhan. Allazi azhaba anni, Tuhan yang telah menghilangkan daripada aku azab, benda yang menyakiti, wa'afani, dan Tuhan yang memberi afiat kepada aku. Bermaknanya kencing berak ni nikmat. Kalau tak kencing tak berak, ya, habis kita. Kat sana tak ada berak. Kat syurga. Ya, sebab berak ni benda yang tidak baik. Kat syurga tak ada benda yang baik. Kita besok hanya mengeluarkan sejenis angin yang berbau wangi. Makna kentut orang dalam surga besok wangi. Kat dunia kalau kita kentut ramai-ramai kat masjid ni, ya, pengsan semua ya. Kat sana, okey. Wahai penghuni surga sekalian, jom kita kentut sama-sama. 1, 2, 3, bon. Surga akan menjadi wangi. Itu bezanya surga dengan dunia ya. La yabuluna, tidak kencing. Wala yatawawatuna, tidak berak. Ya, dalam surga. Wala yatpuluna, dan orang di dalam surga juga tidak berhingus. Tidak berludah. Ya. Tidak berludah. Wala yamtakinuna, dan juga tidak berhingus. Ya. Wa azwajuhum khurul ain. Istri-istri mereka ialah bidadari-bidadari syurga. Ya. Ala khuluqin rajulin wahid, dan kita ini pula, jasad kita ini di atas jasad yang satu. Ya, seorang laki-laki yang satu, mana Adam lah. Ala surati abihim, di atas rupa bentuk bapa mereka Adam, Nabi Adam. Situ nazira'an fis sama, 60 hasta menjulang ke langit. Habis. Usia penghuni syurga. Alah, 5 minit lagi ya. Boleh ya? Pendek lah ya. Macam tak puas kuliah ni sekarang ni. 30 minit. Ya. Di antara bentuk kesempurnaan ialah Allah jadikan penghuni syurga pada usia 30-33. Tu saya. Kita kat masjid ni masing-masing usianya lain-lain kan. Besok jumpa kat dalam syurga, semua usianya antara 30-33. Ya. Bapa dia umur 30, cucu 30. Ya. Cicit pun umur 30. Ya, itu dia. Sama umurnya. Ya. 30 ke 33. Usia di mana mereka boleh menikmati segala keindahan dan kenikmatan surga secara yang maksimum. Sebab itulah, ya, orang tua tak masuk surga. Kata Nabi kan, ada seorang perempuan jumpa Nabi, minta didoakan masuk surga. Nabi gurau. Orang tua tak masuk surga. Menangis kawan tu balik rumah. Ya. Akhirnya diutus. Kalau tak salah saya nak Ali. Pujuk perempuan tadi. Nabi tu gurau je lah. Ya. Dalam surga tak ada orang tua. Bukan orang tua tak masuk surga. Yang tua-tua dalam surga tu jadi muda. Kita jadi muda lah. Ya, sebab itulah maknanya gitulah. Dah kalau tua dalam surga, macam mana nak kahwin bidadari, orang mati syahid 72 bidadari? Pengsan lah. Ya. Jadi mana letak umur muda. Ya. Supaya waktu kita umur muda ni kan, waktu hebat. Kalau main bola jadi striker, makan 3-4 pinggan selamba je, tak ingat penyakit kan satu kan, sehat walafiat. Jadi maknanya diletakkan umur 30-33 supaya menikmati ya kenikmatan surga secara maksimum. Umur tersebut juga adalah umur ketika Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Ya, kebetulan umur Nabi Isa masa diangkat ke langit 33. Dan dia akan turun akhir zaman sebagai tanda besar kiamat umur 33 juga, tak berubah. Ulama membahas dalam macam mana Nabi Isa diangkat umur 33. Umur dia sekarang kalau nak kira 2023. Kenapa turun akhir zaman umur 33? Dia kata
sukatan masa di langit tidak sama dengan sukatan masa di bumi. Itu istilah dia begitu. Ya. Dan turun pada akhir zaman di Menara Putih di Syria yang akan membunuh Dajjal. Ya. Nabi bersabda, yadkhulu akhlul jannati, ya, jannata jurdan murdan mukahhalina abna asalasina wasalasina sana. Ya. Penduduk surga akan masuk ke dalam surga dalam keadaan tidak berbulu pada badan. Mana-mana kita yang bulu banyak, orang Melayu ni kurang sikit ya. Cuba tengok orang Arab. Pakistan, India, hui, bulu badada banyak dia. Saya dulu ada kawan kat Mesir nama Muhammad. Kecil macam saya je, satu fakulti. Suka pakai baju kemeja kalau kuliah. Tapi dia terbuka butang ni satu ni kan dia. Dia punya bulu dada ni terjulur-julur keluar. Saya pergi tarik. Ya, bulu dada ni banyak. Ya. Tapi rupanya dalam surga, kita tidak akan ada bulu. Rambut aja. Hari-hari ke, ketiak ke, bulu apa semua tak ada. Ya. Sebab maknanya tidak berbulu pada badan, tidak bermisai dan tidak berjanggut. Bercelak. Ya, berusia 30 atau 33 tahun. Hadis di bawah pun sama juga. Ya, saya tak perlu bacalah sebab masa dah tidak mengizinkan. Saya baca hadis terakhir, terjemah saja ya sebab masa dah nak tamat. Ya, maksudnya Abdul Ibnul Khumaid menceritakan bahawa telah menceritakan Mus'ab bin Mikdam dan telah menceritakan oleh Mubarak bin Fadalah dari Hasan berkata, pernah seorang nenek tua berkata, ini hadisnya. Ya, nenek tua ni jumpa Nabi. Wahai Rasulullah, kata nenek tadi, doakanlah kepada Allah semoga dia masukkan aku ke dalam syurga. Nabi ni gurau. Hei Ummu Fulan, sesungguhnya syurga itu tidak akan dimasuki oleh orang tua. Oh, nenek, maka nenek tu tua tadi pergi seraya menangis. Sedihlah. Orang tua tak masuk syurga. Melihat nenek tersebut menangis, Rasulullah mengutus sahabatnya untuk menjelaskan kepada nenek tersebut. Lalu Rasulullah bersabda, beritahukan kepadanya bahawa dia tidak dapat masuk surga dalam keadaan tua. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesungguhnya kami Allah menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan ciptaan yang baru dan kami jadikan mereka gadis-gadis yang perawan. Jadi maknanya kalau bidadari yang jadi isteri kita tu perawan, kita kenalah yang terang tang-tang, barulah ada ya, baru samalah heavyweight dengan heavyweight, lightweight dengan lightweight. Gitulah jadinya ya. Jadi habis masa ya? Habis. Sekadar itu yang dapat saya sampaikan untuk malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat kepada kita bersama ya, dan cerita mengenai surga ini jadi motivasi lah kepada kita insya-Allah. Mudah-mudahan kita semangat untuk kita beramal ibadah dan Allah Taala masukkan kita ke dalam surga insya-Allah. Saya berhenti muka surat 42 ya. Mendapat redha Allah ya. Tolong lipat-lipat sikitlah nanti senang ya nak apa ya. Jadi saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah.